Okay, very good, My Sarah. Thank you for being sporting dan menyanyi untuk kelas. Kita bagi tepukan dekat My Sarah. Angkat tanganlah semua bagi tepukan macam tu lah. Kita boleh kasih korang-korangnya. Bagus, My Sarah. Okay. Dah lah cikgu bercakap dengan hantu ni, tak ada orang pun buka kamera. So, if you want to join me, go on open the camera. If you terlalu malu dan susah sangat, tak payahlah. Okay. Syifa Amani pula. Syifa. Yes, sir. Sifir 9 Syifa. Sifir 9 secara random 1, 2, 3 mula 6, 9 63. 54. 54. Okey, 12, 9 lambat 12, 9. Syifa, kenapa tutup voice? Macam mana cikgu nak soal? 18. Syifa. 3, 9 27. Okey. 6, 9 54. 2, 9 18. Okey. Eh, Betul lah 29, 18 lah, betul lah. Okay, that's fairly okay. Boleh teruskan bagi lagi laju tapi mungkin sebab connection kot ada slow sedikit kot. So kita persilakan orang lelaki pula. Haziq, sifir 8 Haziq. Haziq Hakimi. Sir? Okay, sifir 8. Ready? Yes. Okay. 38. 24. 68. 48. 12, 8. Still slow Haziq. Lambat 12, 8 ni 96. Diam lah. Tak apa. It's okay. Alright, teruskan menghafal. Kamu tak cukup laju lagi tu. Hi Adam. Thank you Adam for joining me. So Adam. Tolak 2, tolak 3. Berapa Adam? Negatif 2, tolak 3. Berapa? Tolak 3. Negatif 5. Very good. Negatif 2, tolak negatif 3. Negatif 3. Negatif 1. Hampir. Negatif 2, tolak negatif 3. Jadi negatif 2 tambah 3 kan? Negatif 2 tambah 3, siapa yang lagi besar? 2 ke 3? 3. So positif lah jawapan dia. So negatif 5 tambah 8 berapa Adam? Negatif 5 tambah 8. 3. Betul, very good. Thank you Adam. Hadi Fayad. Hadi Fayad. Ya. Okay. Kamu pula. Negatif 2 tambah negatif 18. Tambah negatif 18. Negatif 2 tambah negatif 18. Negatif 20. Perfect, thank you. Satu lagi. 3 tolak 87. Itu 85. Semula? 85. 3 tolak 87. 82. 3 tolak 87. 84. 84. 87 tolak 3 berapa? 7 tolak. Kalau 87 tolak 3 pun 84, takkanlah 3 tolak 87 pun 84. Apa yang berbeza antara dua tu? Nombor besar. So jawapan 3 tolak 87 tadi berapa? 90. Jom kita tulis balik. Okey, yang lain-lain kita dengar bersama. Kita tak nak
terpinga-pinga dengan yang baru-baru ni. Kalau kita terpinga-pinga dengan benda-benda baru awal-awal ni, kita akan menghadapi masalah di lain hari. So kita kena clearkan semua ya. Kalau orang yang tak jelas tu kena clearkan. Hari ini kena tanya lagi cikgu. Okay. So kita tengok balik kita punya soalan kepada hadis Fayyad tadi. So kita ada Bismillahirrahmanirrahim. Patutlah sorry ya, cikgu tak sambung wire. Patutlah tak keluar. So 3 tolak 87. So nampak macam simple lah, tapi ini bukan soalan simple untuk orang yang tak faham tau. Kawan-kawan kita ada ramai yang tak faham. Ada yang keliru, ada yang memang tak faham. Kita ada dua jenis orang. Ada yang keliru, ada yang ramai tak faham. Ada yang tak faham. So kita tak naklah ada antara kita tak faham. So kamu boleh fikir sendirilah. Kalau 87 tolak 3 dengan 3 tolak 87. Kita biasalah dengan situasi 87 tolak 3. Contoh RM87 tolak RM3. Bolehlah. Dapatlah RM84. Kalau lah kita bermain dengan duit kan. Tapi takkanlah 3 tolak 87 pun benda sama. Mana kita boleh ambil 3 tolak 87? Mana boleh. Paling banyak pun boleh tolak 3. 3 tolak 3 kosong. Paling banyak. Tapi sebab nombor ni ada nombor positif dan nombor negatif. Jadi 3 tolak 87. Kalau kita tolak 3 sudah jadi kosong. So tapi kita tak nak tolak 3. Yalah, main saraf untuk kamu senang lah. Tekan kalkulator pun senang. Tapi untuk orang yang tak faham, ingatlah macam tu 3 tolak 87 ibarat kalau kamu berada pada garis nombor, kamu berada pada 3 dan kamu cuba untuk undur 87 unit. Itu masuk tolak 87. So 3 tolak 87. Kalau tolak 3 dapat kosong. Ni kalau tolak 3. So jadinya tak cukup. Kena tolak lagi 84. Sebab tu dia jadi negatif 84. Sebab tu dia jadi negatif 84. Sebab kita ambil 3, kita nak undur 87. Kita tolak 87. So tolak 3 tak cukup. So 3 tolak 87 sebenarnya samalah dengan 3. Kita tolak dengan 3. Lepas tu kita tolak 84. Sama kamu kena faham Bila tolak 3 dia baru sampai kosong. Bila tolak 84 lagi barulah cukup. Yang ni sama saja dengan yang ni. So you kena faham juga bukan sekadar boleh tambah, boleh tolak dengan laju sahaja. We have to understand what's behind it. Apa yang di sebaliknya. Sebab tu cikgu terangkan juga benda ni adalah sama. Begitu. So kalau nak jadi bijak boleh buat macam ni. So kita tanya orang perempuan lah sekali pelajar wanita, pelajar girl seorang lagi. Kita panggil Aina Sofia lah. Aina Sofia. Tak ada. Kita panggil Zulaiha lah. Zulaiha. Yes, sir. Okay, Zulaiha. Kalau kita ada negatif 72 tambah dengan negatif 8, apa perkara pertama yang kita kena buat dulu, Zulaiha? Apa perkara pertama yang kita kena buat dulu, Zulaiha? Yang lain boleh tulis lah sambil bila cikgu tanya ni tulis. Tak boleh nak benda simple cikgu tak perlu cakap tarikh, hari dan hari jangan lupa untuk tulis pada muka surat barulah hari ni. Okey. Zulaiha, apa kita buat dulu, Zulaiha? Sudah. Siapa nak tolong apa kita buat dulu? Face to face. Face to face dulu. Terima kasih. Ryan Tak, Muhammad Zafran. Zafran. Okay, Zafran. Thank you.
Kalau kau dengar cikgu mengajar dan kamu tengok video cikgu, kamu akan ingat bila ada face to face, kita kena settle yang face to face dulu. Cikgu tengok jalan kerja kamu, cikgu tak sempat nak tanda betul. Cikgu sibuk sangat dengan warden dan sebagainya. Tak dan lagi nak tanda kamu punya paper. Tapi even Ain Syuhada yang hantar lambat sekali tadi pun, Ain Syuhada pun tak buat dulu face to face. Cikgu dah sebut banyak kali, kamu tak buat face to face, nanti bila ada pemboleh ubah, ada X, ada Y, kamu akan susah nanti. So yang face to face kena settle dulu. Ini jadi tolak. So tak suka dengan suka, mana boleh kawan? Jadi tolak lah, negatif. Kau minat main bola, aku tak minat main bola, kita mana boleh kawan? Macam itulah lebih kurang. Jadi negatif. So berapa jawapannya ni? Zafran teruslah. Zafran pula. Siapa yang cakap tadi cikgu tak ingat. Negatif ke positif jawapan kita kelas? Negatif. Negatif. Thank you. Negatif kita makin ke belakang ke makin ke depan? Ke belakang. Makin ke belakang. Terima kasih Ain. So negatif 80 kan? So kita nak kena sedar I will keep on repeating this again and again until you are 100% faham. Until you are 100% faham. Cikgu tak boleh nak abaikan pelajar-pelajar yang tak berapa nak faham. So yang faham tu sabar So kita berada pada negatif 72. Kita nak tolak 8. Tolak konsep kena undur balik. So undur 8 undur 8, 73, 74. Sampailah. So kalau bagi ni 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memang letih lah. So ibaratnya 72, kita tambah lagi dengan 8. Tapi kita pergi ke belakang. So jadilah 80. Cuma negatif lah. Sebab kita berada pada faksi negatif. Kita berada pada bahagian negatif. Prosesnya macam menambah, tetapi kita masih berada dekat nombor negatif. Gitu. So ada orang tak puas hati, tak faham juga. Okay, kamu duduk basement 72, kamu turun lagi 8. Turun 8, so jadilah basement 80. So daripada negatif 72, sekarang kita berada dekat negatif 80. Boleh juga. Cikgu yang atas tadi salin ke? Sepatutnya salin lah Nuha kan. Semua benda ni cikgu ajar salin. Tak apa, siapa yang lambat cikgu bagi screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Dah screenshot. Yang bawah ni pun boleh screenshot dulu kalau lambat. Tak, benda ni kita dah tengok cuma cikgu nak kena pesan yang Zulaiha tanya. Cikgu tanya Zulaiha tadi, Zulaiha tak boleh jawab lagi. Zulaiha faham ke face to face Zulaiha? Zulaiha? Ya. Faham tak face to face? Faham. Okay, face to face. Ulang pada cikgu. Tambah, tolak, tambah, tolak. Yang first jadi apa? Positif. Positif. Yang second? Yang second? Zu, you lost again. Negatif. Okay. Yang third? Negatif. Okay. Yang last? Positif. Okay. Solihin, kenapa nak kena ambil anak kamu, adik kamu? Terima kasih. Syu, so kamu okey je ni. Thank you. Solihin, kenapa Solihin kena ambil adik tiba-tibanya 11.30? Tak faham lah cikgu. Adik kamu kat mana? Manalah mesejnya. Ambil adik dari tadika. Adik saya tadika. Oh, kamu jadi saya punya adik pun pergi tadika. Kenapa dia tak boleh balik sendiri ke? Ya, okey lah, tak apalah. Tapi pukul 11.30 kelas cikgu sampai 11.30. Kalau terpaksa keluar awal, kena tengok video lah. Gitu je. Formula dia senang. You lambat masuk atau you keluar awal, you akan tertinggal. Bila tertinggal, kita kena ada usaha sendiri tanpa diberitahu cikgu. Cikgu upload YouTube macam biasa, kamu tengok macam tu je caranya. Supaya kita buat dua-dua.
Tanggungjawab kita dekat luar dengan tanggungjawab kita belajar. Okay, biasalah tu. Cikgu kena berhati perut juga. Okey lah kelas, stres lagi ni. Jom kita regangkan badan sikit. Kadang kita belajar letih kan. Kita regangkan badan sikit. Okay, alright. Kita nak masuk face to face versi 2. Okay, so kamu boleh buka muka surat baru sekarang. Yang ni semua orang kena salin terus. Kalau tak, lupa lagi. So, kena salin terus muka surat baru dah. Biar tadi tak penuh pun tak apa. Ni masuk muka surat baru. Takut nanti bercampur, dia jadi pening kepala. Okay. Kita akan kembangkan kita punya face to face ke dalam Jaqna SS. Okay. Nah. Okay. So face to face ni idea cikgu untuk memudahkan pelajar. Okay. Bukannya daripada buku teks, alright? Dalam buku teks pun ada ditulis tambah-tambah jadi tambah, tolak-tolak jadi tambah. Ada, cuma buku teks tidak sebutlah face to face tu. So korang kena faham lah, cikgu kena buat benda yang mudah untuk korang. So face to face dalam second version adalah apabila kamu bermain dengan darat dan bahagi. Maksudnya face to face ni dia bukan sekadar apabila kamu berjumpa dia betul-betul sebelah-sebelah saja. Tadi kita memang jumpa dia betul-betul sebelah-sebelah. Macam soalan yang cikgu bagi kat Zulaiha tadi. Memang dia berjumpa sebelah-sebelah. Tambah dengan tolak. Baru cikgu panggil dia face to face. Tetapi kalau kamu ingat, bahagi dengan darat ni kan, dia memang cikgu panggil dia melekat. I call it sticks to one another. If you ambil, let's say you ambil 2 kali 1 kan, ni dua benda, jam dengan cikgu punya earbud ni. So kalau cikgu nak 1 kali 2, ni maksudnya 1 kali 2 dah ni, 1 kali 2, benda ni memang melekat. Inilah 1 darab 2 sama dengan 2. Ada 2 benda, ada 1 benda tapi 2 kali. Itu maksud 1 darab 2. Sama juga dengan 4 bahagi 2, macam 2 bahagi 1. So cikgu ada 2 benda, cikgu nak bagi kepada seorang. Cikgu nak bagi benda ni pada seorang. So sebenarnya benda operasi bahagi dengan darab, dia melekat. Bila kamu ingat ayat cikgu ni, darat dengan bahagi ni, dia stick to one another. Dia glued, dia melekat, dia memang satu benda, it sticks. 2 benda yang stick, kita masih consider face to face untuk kita pakai. So kamu tak payah pening lah. So kalau darat bahagi face to face masih pakai. So -2 darat -3, dalam cara lain kita boleh tulis -2 bracket -3. So cikgu tidak beradab kat depan tu, maaf kena ada. So nak tulis -2 darat -3, nak jadi noob sampai bila-bila, silakan. Nak bermula jadi pro, kena tulis macam cikgu. Barulah upgrade sikit level kita. Ni duk main level sama je. So nampak sebenarnya bila kita tulis dalam simbol darab, nampak macam tak melekat to each other. Nampak macam tak face to face. But exactly, they are exactly, kalau kamu tengok bila I guna bracket, they are sticking to one another. So it's face to face lah. Macam kamu duduk sebelah kawan kamu, memang face to face pun. Jadi undang-undang face to face masih lagi pakai. So cikgu hanya keluarkan masalah face to face lah. Masalah pendaraban lah. Jangan campur sign and sign, multiplication, numbers and numbers. So we finish the sign first and then we finish the multiplication. So face to face tolak-tolak jadi apa guys? Positif. Tambah. So positif 6. Kamu jangan main-main. Ini bukan -2 tolak 3. So kita buat merah kat tepi ni. Ini bukan -2 tolak 3. Ini -2 darat -3. Operasinya pendaraban, multiplication between -2 and -3. It's not the subtraction of -2 dengan 3. Ini -2 dengan 3. Kita hanya menolak dia. Kita menolak antara -2 dengan +3.
Nombor pun tak sama. Yang ni negatif 2 dengan negatif 3. Yang sebelah kanan negatif 2 dengan 3. Tolak tu operasi. So, masakan dua benda yang sama, kamu bagi jawapan yang sama. Tak boleh lah. Dua benda yang tak sama, kamu nak bagi jawapan yang sama. Mana boleh? Satu operasi darab, satu operasi tolak. So, yang sebelah kanan tu ada face to face tak? Ada face to face tak? Tak ada, betul. Jangan takut nak jawab. Jawab je lah, tak apa. Salah kita betulkan lagi. Tak ada lah. Adakah nampak tolak dengan tolak tu duduk dekat? Tak ada. Tak ada. Adakah dia darab dengan bahagi? Bukan. Bukan. So, kalau bukan face to face betul-betul, bukan darab bahagi, tak boleh pakai undang-undang face to face. Undang-undang tolak-tolak jadi tambah. Tambah-tambah jadi tambah. Tolak-tambah jadi tolak. Tambah-tolak jadi tolak. Hanyalah untuk betul-betul face to face, darab, bahagi. 3 kes. Betul-betul face to face, darab dan bahagi. I give you the same thing, like negative 3 divide by negative 2. Jadi orang beradab sikit ya. Jadi orang yang beradab. Negatif 2 adalah nombor. Negatif 3 adalah nombor. Operasi kita bahagi. Kadang tak nampak dia melekat. So if we want to see them stick to one another, you use the sign per, kamu akan nampak dia sebenarnya, ini bukan setakat melekat, ini memang duduk atas orang cikgu, memanglah face to face. Kita nampak dekat situ. Bila kita tulis cara alternatif, darab tu pakai bracket, bahagi tu pakai per, memang akan nampak dia sebenarnya melekat antara satu sama lain, maka face to face punya law kita masih pakai. So, jadi apa kat sini? Siapa nak cuba? Any brave young soul to try? Come on. Positive 2.5, very perfect, Amna. That's perfect. No. 2.5? Sorry, almost perfect. 3 divided by 2 is, did you write 2.5 or 1.5? 2.5, RM2.5. RM3 bagi 2 orang, RM2.5 seorang RM1.5. Okay. So, awal-awal ni kita tulislah positif 1.5. So, actually, ini tidak lengkap lah. So, kalau kita nak buat negatif and then negatif 3/2. Sebenarnya boleh je, tapi tak payah pun, tak perlulah. Alah, negatif-negatif positif lah, memang melekat pun. So, tak payahlah nak buat benda pelik-pelik, tak payah. So, kamu boleh juga buat positif 3/2 ataupun nak buat 1.5 sahaja ataupun nak buat 3/2 sahaja. Kedua-duanya dibenarkan. Kecualilah soalan nak bentuk perpuluhan atau bentuk pecahan. The answer was you to express the answer in decimal ataupun in fraction, then you have to follow what the question require you to do. And now tak payahlah. Dua-duanya sama sahaja. So jangan tanya cikgu pecahan ke perpuluhan? Shut up, dua-dua boleh. Dua-dua betul. Dua-dua kamu pandai. Tak ada masalah. Selagi orang tak suruh kamu buat perpuluhan, ikut kamulah nak buat pecahan. Selagi orang tak suruh buat pecahan, ikut kamulah nak buat perpuluhan pun. It's your answer. The truth is the truth lah. Jawapan-jawapan lah. Gitu. Ada soalan? Okay, cikgu cakap seorang jadi korang ni. Saya malah cikgu saya tak faham cikgu. Itu tanya, jangan biar cikgu cakap seorang. Cikgu buka soalan, siapa ada, silakan. Rasa macam mana boleh dapat yang tambah 6 tu? Macam mana boleh dapat tambah 6? Okey. Jom kita tengok kat sini. Cikgu besarkan ya, biar semua orang nampak.
So, kita ada nombor negatif, darab nombor negatif. Face to face masih boleh pakai. So, negatif-negatif jadi positif. Bukan itu masalah dia. Tapi dia kata kenapa berdapat 6. So, ni kan 2 darab 3. 2 darab 3, 6 lah. 2 darab 3, 6 lah. Okey. Negatif-negatif, positif sebab face to face. 2 darab 3, 6. Hadif, face to face ada berapa tempat, Hadif? Beritahu cikgu. Ya. Face to face ada berapa tempat? Face to face. Ada 3. Yang pertama apa? Hmm. Ada siapa-siapa nak tolong? Hadif, yang pertama apa? Face to face? Siapa nak tolong? Yang pertama apa? Face to face? Tak ada. Yang kedua apa? Cikgu tanya. Bila boleh pakai face to face ni? Ada 3 keadaan. Itu dia punya syarat. Cikgu tanya keadaan dia. Satu, bila dia memang depan-depan kan? Bila dia betul-betul face to face kan? Betul. Bila jumpa sebelah-sebelah. Nombor 2, bila? Darab. Bila darab. Bila darab. Nombor 3, bila? Bahagi. Bila bahagi. Itu di situ. So, kalau kamu tak clear face to face ni, tengok di mana budak akan blur. Tengok ni. Contoh, 5 tolak 2. Kalau kau ingat face to face, tambah tolak jadi tolak. Lepas tu kamu nak jawab negatif 3 ke? Betul ke jawapan cikgu? Tak. Tak betul lah. Ini bukan face to face, bukan tarak, bukan bahagi. So kalau tak ada 3 ni, undang-undang face to face tambah, tolak, tolak, jadi tambah, jadi tolak, jadi tambah. Undang-undang ni hanya boleh pakai untuk 3 kes. Bila betul-betul depan-depan, bila darab, bila bahagi. Ini tolak. Tak boleh pakai undang-undang face to face. Macam yang ni kan, tolak 2, tolak 8. Nak pakai undang-undang face to face ke tak? Tak. Ya. Sebab dia tak face to face betul-betul. Dia bukan darab, dia bukan bahagi. So tak boleh pakai. Kena fikir, sudah je kena fikir tekan kalkulator lah. Kalau loss dalam exam boleh je kalkulator. Cuma sampai bila tak faham lah. Negatif 2, undur belakang. So 2 tambah 8, 10. Negatif 10. 2 tambah 8, negatif 10. Okey, ada soalan lain? Silakan. Berdendang, mari berdendang. Ada soalan? Sila. Ada, kita terus. Okey. Jom kita gabung dia. Kita gabung dia. Alright. 2/3 tambah negatif 2 tolak 4/7. Bagi 1 tolak 0.47 tambah negatif 5. Okey. Cikgu tak nak tanya. Yang ni cikgu nak terang. Atau ada orang nak beritahu cikgu what to do right away. Kalau ada siapa nak beritahu cikgu, silakan. Tapi ramai yang akan blur juga ni. Ramai yang akan blur. Saya nak buat dulu. Nak buat dulu. Okey. Cikgu bagi yang nak buat tu, buka earphone. Just buat je, tak payah tengok skrin. Nanti compare dengan jawapan cikgu. Okey. So kita dua-dua. Cikgu akan terang pada budak yang lemah dan siapa yang brutal, yang dah faham konsep, boleh teruskan. Okey. Bila cikgu tengok soalan ni, of course cikgu akan follow bracket, over, division, multiplication, addition, subtraction. Standardnya macam ni lah. Kurungan per atas baru per bawah. Darab. Bahagi. Darab tambah tolak. Itulah sebenarnya. Kurungan per bahagi darab tambah tolak. Macam tu lah.
bracket over, division, multiplication, addition, subtraction. So cikgu akan ikut bracket dulu. So bracket cikgu ada 2. So bracket yang ni adalah bracket yang pertama. Dan bracket ini adalah bracket yang kedua. So cikgu ambil bracket yang pertama, cikgu selesaikan. So cikgu ada negatif 2 tolak 4/7. So bila cikgu tengok, cikgu akan decide yang ni face to face ke tak? Tak. Sebab dia bukan betul-betul face to face, bukan. Dia multiplication pun bukan. So betul-betul face to face bukan, multiplication bukan, bahagi pun bukan. So jadi tolak-tolak takkan jadi tambah. So jawapan cikgu takkan jadi tambah lah. Jawapan cikgu takkan jadi tambah. So cikgu kena faham apa cerita dia. So cikgu sedang ada negatif 2. Cikgu nak undur negatif 4/7. Cikgu nak undur negatif 4/7. So dia seperti 2 tambah 4/7. Tapi jawapan cikgu kena negatif lah. Macam kita nak turun lagi ke bawah. So jadi cikgu kena proses dulu 2 tambah 4/7. So 2 tambah 4/7 ada banyak cara. Cara paling cepat adalah 2 4/7. Dan kita tukar mix number. Standard lah. Ni darab. Lepas tu ni tambahan. Mix number. 14 tambah 4 dapat 18/7. Maksudnya cikgu akan undur sampailah negatif 18/7. So cikgu akan undur sampai negatif 18/7. So siapa yang tengah buat tak payah tengok cikgu. Cikgu saya pergi juga ambil adik saya. Okey, nanti tengok video cikgu. Alright. So kita ada negatif 18/7. So bracket pertama selesai. Bracket kedua, dalam bracket tu negatif 5. Cikgu tak boleh nak buat apa. Namun cikgu nampak ada face to face. So bila ada sahaja face to face, kita boleh selesaikan dia. So tambah tolak jadi apa guys? Tolak. Jadi tolak. Tolak. So baru cikgu boleh buat sama dengan itu tidak perlu menulis lagi kurungan. Sebab kita dah selesaikan kurungan atas, kita dah selesaikan kurungan bawah. So cikgu ada 2/3 tambah dengan kurungan yang pertama, jawapannya adalah negatif 18/7. Dan cikgu sedang bahagi 1 tolak 0.47 tolak 5. So masalah kita sekarang tiba-tiba pula ada kurungan lagi. Sebenarnya kurungan tu macam dah tak ada sebab dah selesai. Tetapi jawapan kepada kurungan tu dapat nombor negatif. Bila dapat nombor negatif, cikgu kena beradab. So jawapan kita tadi yang sebelah kiri ni, negatif 18/7 tu nombor negatif. Sebab tu cikgu perlu negatif 18/7 tu dalam kurungan. Dalam kurungan. Sebab kita perlu beradab lah buat nombor negatif. Bila dalam kurungan, nampak pula ada face to face lagi. Bila jumpa face to face ni jadi apa? Tambah tolak jadi apa kelas? Tolak. Jadi tolak. So, kamu just tulis dia tolak. Bahagi dengan 1 tolak 0.45 tolak 5. Baik. Dalam exam, kalau betul-betul dalam exam, cikgu masih lagi wajibkan kamu buat manual selagi mana dia nampak macam possible untuk buat manual. Kalau tak possible tu baru boleh tekan calculator. Yang ni masih lagi possible. Masih lagi possible. So cikgu pakai hukum buat mas. Bracket dah selesai. Tapi ada per. Ada 3 per. 2/3 per 18 per bahagi per. So maksudnya 2/3 selesai ke belum? 2/3 adalah 2/3. Tak ada apa boleh buat. 18/7 adalah 18/7. Tak ada apa boleh buat. Tapi bahagi ni, ini per ni, hello guys. Hello. Dengar cikgu tak? Dengar. Okey, baik. Cikgu tukar internet. Tadi wireless, sekarang pakai internet cikgu pula.
Pening, kena ada dua-dua sekarang, payah betul. Okey, so yang atas tu, kalau tak selesai dengan yang cikgu bulat atas, warna pink tu, macam mana nak per dengan benda yang bawah? So jadi kita kena buat atas, kena buat bawah. So bila kes macam tu, cikgu punya cara, tak kisahlah mana-mana kamu buat sebenarnya. So, bila kamu sekolah rendah, mungkin cikgu kamu ada kata, sama dengan kena ke bawah, sama dengan ke kanan. Sama dengan tetap sama dengan. So, bila kita buat jalan kerja lain, cikgu memang wajibkan kamu buat garisan. So, kalau jalan kerja kamu ke kanan macam ni, ini jalan kerja yang ke kanan. Dekat bawah tu apa? Dekat bawah tu benda-benda yang kena selesai dululah. So, pandai-pandai cikgu lah nak cari dekat mana. Cumanya kita kena ada sistem lah. So, sekarang nak kena buat jalan kerja yang kedua. Jalan kerja kedua, cikgu terpaksa buat garisan lah. Kalau tak boleh nak asing. So, cikgu ada dua benda. Cikgu buat dua garisan. So, tulislah. Ini atas. Ini bawah. Sebab kita punya jalan kerja dekat atas tu 2/3 tolak 18/7 cerita atas, cerita bawah 1 tolak 0.45 tolak 5. So tolong buat satu-satu begini sampai bila-bila, bila jalan kerja banyak. Selesaikan sedikit demi sedikit. You know this, but I have to let you guys know again. Iyalah kita buat kerja sikit-sikit lah. Takkan nak goreng ikan sambil tumis bawang, sambil potong sayur, mana boleh. Kena buat satu-satu kan. Okay. Dua benda satu masa boleh lah, tapi matematik tak boleh lah. So kita buat yang atas dulu. Sudah. So ini tambah tolak darab, tambah dengan tolak. Tambah tolak dalam fraction. Dalam pecahan. Nak kena buat apa dulu kelas? Nak kena buat apa dulu? Samakan yang Bawah. Bawah. yang bawah. Thank you. Samakan yang bawah. So darab berapa sebelah kiri? Darab 7. Darab 7. Sebelah kanan darab berapa? 3. Darab 3. Thank you. So di sini memerlukan sifir. 2, 7, 14. 3, 7, 21. 18, 3. 8, 3, 24. 4 naik 2. 1, 3, 3, 4, 5. Dapat 5. 8, 3, 24. 4 naik 2. 1 dah 3, 3 tambah 2 dapat 5. So 7, 3, 21. Tu cikgu cara buat cepat. Lepas tu kita tolak macam biasalah. Bila pecahan dah sama, kamu samakanlah pecahan dia. Pecahan dia dah sama, maka kita samakan pecahan dia. So, samakan pecahan dia. Per 21 lah sekarang. Kita dah samakan pecahan. Sekali lagi, 14 tolak 54. So, 14, kalau tolak 14 dapat kosong. So, nak tolak lagi, kena ambil 54 tolak 14. So, nak tahu berapa. Macam tu. So 14 kalau tolak 14 dapat kosong. Kena tolak lagi 40. Barulah sama dengan negatif 54. So sebenarnya cikgu tengah nak suruh kamu boleh fikir ni. 14 kalau tolak 14 dapat kosong. So kalau tolak 54, confirm lah jadi negatif. So just kita tolak terbalik tapi jawapannya negatif. Negatif 40/21. Siap yang atas. Yang bawah pula. So, 1 tolak 0.45. Tolaklah dulu. 1 tolak 0.45. So, ini tak perlu cikgu cakap. Jadi, 10 tolak 5, 5, 9 tolak 4 dapat 5. Betul kan? Supaya 5, 5 kan? Betul tak betul kelas? Betul. Betul. So, cikgu boleh sama dengan. Bila cikgu sama dengan, yang kita dah kira itu tukarlah. 0.55 tolak 5. Ni. So ini pun masih lagi benda yang sama. 0.55. Bila tolak 0.55, dia jadi kosong. So bila nak tolak 5, tak cukup. Kena tolak banyak. So kamu akan tengok 5 tolak 0.55 tetapi jawapan kamu kena negatif. Sebab 0.55 tolak 0.55 dah kosong. Kena tolak lagi berapa? So kita kena kira lah nak tolak lagi berapa. So nak kena tolak lagi 0, 0, pinjam macam biasa, 10 jadi 9, pinjam 10, 5, 5, 9, 5, 4, 4, 4. So kita dapat 4.45. Maka atas dah selesai, bawah pun dah selesai. So bila kamu tengok jalan kerja cikgu, kamu akan nampak macam cacah merbah lah cikgu punya jalan kerja. Yelah memang agak lah sebab
kita ada banyak sangat pengiraan dalam pengiraan. Sebab tu kita pakai garisan. So every time kamu rasa ada jalan kerja yang sepatutnya dikumpulkan. Cikgu, So kita, ya saya, soalan cikgu tu, cikgu buat 1/0.47 tapi cikgu kira 1/0.45. okay, sorry, cikgu silap sikit. Minta maaf. Terima kasih kerana perasan. So cikgu nak kena ubah sikit lah ya. Tak apa, cikgu ubah sikit. Dia jadi mencabar sikit lah. 47. So sini 47. So sini jadi 3. So sini jadi 0.53. Sini jadi tolak 0.53. So 10 tolak 3 dapat 7. So dapat 4.47. Sikit je kena ubah. Okay, terima kasih. Terima kasih siapa yang tolong betulkan cikgu. Tak perasan tulis tu bahaya. So, balik pada masalah cikgu tadi. Cikgu kata every time you ada jalan kerja yang special, you boleh kurungkan. Ajar diri you macam tu. Ajar diri you macam tu. Nak kumpul macam buruk-buruk macam ni pun cikgu terimalah. Tapi lebih baik pakai pembaris lah. Lebih baik pakai pembaris. So, jalan kerja kita sekarang hanya tinggal atas bahagi bawah. So, kita pergi pada yang tadi, yang atas sekali. Ni atas sekali kita tadi. Ni kita nak sambung tak lepas ni. Kita nak sambung ni tak lepas sebab tak siap yang atas, tak siap yang bawah. Sekadar yang bawah dah siap, kita dapat tadi, tu bawah tu, negatif 40/21. So cikgu boleh tulis negatif 40/21, nak bahagi pula dengan negatif 4.47. So sampai tahap ni, nampak kedua-duanya sudah susah. Kalau susah begini, tak payah pening kepala. Ini adalah bahagi. Bahagi masih pakai face to face, so cikgu akan tolak dengan tolak, cikgu kumpul je. Lepas tu 40/21, cikgu tukar simbol bahagi. Ini kita pakai kalkulator. Bila sampai terlalu payah macam ni, kita terus pakai kalkulator. Sebab 40 nak bahagi 21, dua-dua nombor besar. Lepas tu nak bahagi pula dengan 4.47, nombor yang point lagi. So, bila banyak sangat nombor point dan pecahan, kalkulator. Tu je cikgu boleh benarkan. So, kita pakai kalkulator. So, semua orang tekan kalkulator and that will be our last question for today. Check tekan kalkulator. Sama tak jawapan dengan cikgu? So, I use 570EX. 40 bagi 21. Lepas tu, cikgu nak bahagi dengan 4.47. Cikgu dapat 4,000/9387. So, atau kalau kamu nak tulis dalam point, dibenarkan sebab soalan tak beritahu, 0.4261. Okay, 4261. Lepas tu macam biasalah, perpuluhan kita nak kena ikut apa yang soalan nak. Kadang dia nak 2, kadang dia nak 3, kadang dia nak 4. Nak buat berapa cikgu? Suka hati kamulah. Janganlah buat 1. 2 pun kedekut sangat. 3 murah hati, 4 lagi murah hati. Nak bagi 4 pun 4 lah, tak ada masalah. Kecuali duit. Sebab duit, dia tak boleh perpuluhan lebih pada berapa? Perpuluhan duit berapa? Berapa perpuluhan duit? Tak dengar. Perpuluhan apa cikgu? Kalau duit, perpuluhan dia boleh sampai berapa tempat perpuluhan? 100? 2 je. RM53.47. Mana ada orang kata RM53.478 tak ada. Sen orang sampai 2 tempat perpuluhan sahaja. Kalau duit, wajib 2 tempat perpuluhan. So, this question nampak macam simple, but it is not. It is not. Dia akan test kamu semua cara nak tambah tolak darab bahagi. Menggunakan pecahan, menggunakan perpuluhan dan mengaplikasikan. Bila nak pakai face to face, bila tak pakai face to face. So, cikgu nak kamu ambil contoh ini dan kamu buat 3 kali. 3 muka surat. 3 kali soalan ni. Kali pertama nak rujuk cikgu, silakan. Soalan yang sama cikgu. Soalan sama.
Kali kedua nak rujuk sikit-sikit boleh. Kali ketiga wajib kamu free buat sendiri. Tak ada tengok mana-mana. Tak ada tanya siapa-siapa. You will never know how much repetition will help you. So kau tengok soalan, kau kena ada keputusan. Nak buat apa dulu? Board mash, bracket, per, bahagi, darab, tambah, tolak. Ingat yang tu. Bracket, per, bahagi, darab, tambah, tolak. Gitu. Masa dah tamat, kalau cikgu teruskan, cikgu kamu yang selepas ni akan lambat. So siapa yang nak rujuk video silakan. Dah ada dekat YouTube, cikgu upload. Dalam mungkin beberapa jam baru dia selesai lah, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tajuk apa yang masuk untuk exam DLP, cikgu tak tahu. Cikgu tidak tahu. Exam DLP dia uji maths sekolah rendah. Dia uji DI sekolah rendah. Bukan uji benda yang kita dah belajar. Dia takkan uji nombor negatif tau. Dia boleh uji benda yang sama, soalan cikgu yang sama, tapi tak ada jawapan yang kena pakai face to face. Tidak ada yang kena pakai konsep face to face. Tidak ada konsep tolak dapat negatif, tak ada. So insyaAllah benda yang kamu sepatutnya dah belajar semua. So if you'd like to proceed with me in English in Satu Mawar then or Satu Firdaus, I'll teach both classes in English. Mostly in English. Then do well dalam kamu punya English lah. English kamu akan menentukan DLP ke tak kamu punya kelas nanti. Wallahualam, siapa ada soalan boleh kemukakan dalam WhatsApp atau WhatsApp lah, Telegram, cikgu lambat tengok Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. I see you on Thursday morning. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Terima kasih. Okey, sambil-sambil tengah keluar ni kan cikgu just nak tanya. Betul. 570EX. Nak tanya siapa yang tak hadir tadi. Ryan ada tak Ryan? Sama-sama Aisyah. Afi ada tak Afi? Sama-sama. Afi ada tak? Afi Izzuddin. Ada ni tapi dia tak cakap ke cikgu? Dia dah ada cikgu. Tahu. Jeffrey ada tak tadi Jeffrey? Tak ada kan? Tak ada. Zakwan ada nampak tak Zakwan? Tak ada. Hamzah ada. Hamzah. Lepas tu Dania. Fatimah, nanti tanya Dania. Waalaikumsalam Syifa. Lupa nak start recording pula. Tak apalah. It will be on YouTube. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sama-sama.